Malangnya nasibku, setiap hari derita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam, hari Jumaat, saya ke Batu Pahat, Johor, pergi menziarahi Syekh Abu Zaki di rumah dia. Sebelum tu, saya pergi ke makam almarhum Habib Ali bin Ja'far Idrus dan makam Panglima Saleh. Sebelum kita memulakan, marilah kita membaca Fatihah untuk Habib Ali bin Ja'far Idrus, Kia Saleh, seluruh kaum keluarganya dan kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Di Batu Pahat timbul beberapa pertanyaan yang saya perlu jawab pagi ni. Bahagian kedua daripada Pak Habib Sapena Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Soalan pertama yang saya terima, dia ni bangsa Johor lah kan. Dia kok mana pun dia nak macam tak suka lah yang saya nak Sapena Sultan Johor. Dia tanya saya, Pak Habib, dia kata, masalah Pak Habib adik-beradik dengan keluarga, kenapa nak libatkan Sultan? Saya bagi tahu dia, Sultan Ibrahim ni ketua agama. Selaku seorang ketua agama, masalah rakyat dalam negeri yang di mana dia menjadi ketua agama menjadi tanggungjawab dia. Dia kena ingat bahawa Sayyidina Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah dia berkata, seandainya seekor kambing mati di tepi sungai Furat, dia bertanggungjawab. Jadi bukan mudah menjadi khalifah atau ketua. Jadi apa juga masalah rakyat perlu diambil tahu oleh seorang ketua. Jadi masalah saya ni bukan untuk keluarga saya, tidak. Ramai, mungkin ribuan orang yang nasib dia macam saya. Tapi orang-orang ni takut. Orang-orang ni tak berani. Baru-baru ini saya diinterview, tapi orang tu tak nak keluarkan interview. Dia kata, Pak Habib ni orang yang paling berani lah ya, sebagai penulis. Saya kata, tak. Saya bukan orang yang berani. Saya orang yang tak takut. Kan beza berani dan tak takut, macam orang yang percayakan hantu, kan? Dengan orang yang yakin dan percaya dengan Tuhan, sama. Right? Jadi, masalah, saya tak pernah takut. Takut apa kita dengan manusia, takut kita misalnya dengan COVID, kan? Tengok, kita COVID dah hilang lah, tak ada dah. Ya kan? Bila kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Benda-benda yang batil, benda-benda yang tak betul ni, dia tak kekal. Bila timbul yang hak. Hari ini, saya rasa kebanyakan lah rakyat Malaysia ni dah tak percaya ke pemimpin dia lagi dah. Tak percaya. Kan? Tak kira lah parti apa pun. Right? Asal nama ahli parlimen ke, ahli Dewan Undangan Negeri ke, menteri ke, Perdana Menteri ke. Kita dah ada 9 Perdana Menteri tau. Ni kita macam ni juga. Kan? Singapura ni, pasal Johor ni sebelah Singapura, cakap pasal Singapura. Dia ada 3 Perdana Menteri. Macam mana kehidupan rakyat dia, macam mana dia dipandang oleh dunia. Right? Saya rasa pertama kali sebabnya ialah orang Islam tak menjalankan tanggungjawab dia mencegah kemungkaran. Mereka mengajar kebaikan. Kat mana-mana kita tengok video lah apa kat dalam masjid ke mana, mengajar kebaikan. Tapi tak berani mencegah kebaikan. Kalau macam tu, semua agama sama je lah. Semua mengajar agama, tak suruh ada agama ganjau, orang suruh mencuri, menipu, membohong. Right? Kan? Jadi, bezanya Islam tu,
ialah a perfect way of life. Cara hidup yang paling sempurna. Bukan sekadar ibadat tu. Ya, sekarang semua berebut-rebut lah Ramadan. Nak cari pahala terawih. Kan? Tapi berapa banyak orang yang dalam kesusahan, kemiskinan. Sedangkan yang penting dalam hidup, ketika Rasulullah SAW nak berpindah daripada Mekah ke Madinah, 2 benda dia kata kena buat. Pertama, bagi orang makan. Kedua, sambungan hubungan silaturahim. Right? Jadi salat tu kena sertakan sedekah kasih orang makan. Kerana salat tu alhamdulillah urusan kita dengan Tuhan kita. Tapi bagaimana dengan urusan kita dengan manusia, hablum minan nas? Setiap kali cuba baca Quran tu, setiap kali salat dia kata mesti zakat. Zakat tu bukan setahun sekali je bayar 2.5%. Setiap kali kita habis salat, bagilah orang makan. Itulah simpanan fixed deposit kita. Yang orang tak buat sekarang. Salat. Jadi macam mana kita di siratul mustaqim nanti? Tak ada balance. Kan? Sedangkan dalam diri setiap manusia tu ada 2 malaikat. Right? Kerana ada Tuhan dalam diri manusia tu. Right? Kalau orang yang percaya ke Tuhan, dia tengok manusia yang teraniaya dan dizalimi, kan? Dia akan tolong. Macam kita tengok orang lemas, rumah orang terbakar, jiran kita. Kita tak boleh kata, ada pasal dengan aku. Ni jiran aku. Tapi lah. Ya kan? Tak boleh. Kan? Jadi, perkara ni berlaku kepada saya. Soalan kedua, keluarga bertanya dengan saya. Dia kata, Ami Hussein dia panggil saya. Ami Hussein tak malu ke? Nak mengaibkan keluarga sendiri. Kan? Bawa pergi mahkamah. Cerita kisah adik-beradik Nabi Yusuf buang dia dalam perigi tau. Itu dalam Quran. Kan? Siapa yang buang adik-beradik dia dalam perigi? Bukan adik-beradik Nabi Yusuf ke? Anak Nabi Yaakob ke? Siapa yang bunuh adik dia sendiri? Anak Nabi Adam. Habil. Bukan abang dia Kabil ke? Jadi, saya dedahkan ini bukan masalah saya. Kan? Saya fikir masalah saya macam saya katakan, saya kat rumah saya ni, saya ada banyak pokok keladi 916 tau. 916 ni, kalau saya sesak, saya rasa saya boleh jual. Tapi benda tu saya punya koleksi, saya punya minat. Kan, hobi saya. Dan macam saya dipersoalkan tadi, macam mana saya berani sangat. Padahal semalam saya dah cerita, orang kaya pun sesak tau. Tapi bila dalam peribahasa Melayu, kalau orang tu dah jual murah sangat, bergadai bergodok kita beli tau. Kan? Ini adik perempuan, kan? Yang saya namakan Bad Andalusia. Anak dara lanjut usia. Tahu? Tak pernah kahwin, tak ada anak, duduk 2 beradik, duit harta million. Mak saya mati tinggal million tau. Rumah yang dia duduk tu bukan rumah dia pun. Right? Tapi bila dah berkuasa, bila mak tak ada, pasal mak mati dalam rumah tu, kena abang saya, nama saya Ahmed tu, mati dalam rumah tu, dia kontrol rumah tu. Right? Dia terlupa bahawa harta ni amanah. Kita tak boleh kata my house, my car, everything I, me, mine. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang milik kita termasuk roh kita. Kan? Kita terlupa pada bila-bila masa saja. Kan? Apa jadi kalau COVID masuk dalam rumah dia? COVID bukan kira rumah siapa nak masuk. Kan? COVID masuk. Atau angin ehmar masuk dalam rumah dia. Dia tak fikir ke dia duduk berdua tu ehmar masuk. Dia dah sebelah tangan dah mati. Right? Dia mati besok. Dia boleh tak terus terbang korek kubur masuk dalam kubur? Think. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita akal, bukan fikiran. Akal itu membezakan yang hak dengan yang batil. Kalau sekadar fikiran, pencuri ada fikiran nak mencuri.
Dia kena pakai akal fikiran. Nak menyamur, nak merompak. Kes ni berat. Ini sejarah. Kerana yang jadi lanun ni, yang jadi perompak, penyamur ni, kalau laki-laki tak apa, jantan tak apa. Ini perempuan tahu apa. Kira kalau umur dah 70 perempuan tua lah. Tapi kerana dia apa nama, anda ratu, orang tak anggap dia perempuan tua lah. Patut umur macam dia dah bercucu, bercicit dah. Right? Dan saya ni abang, umur 82. Senior citizen, warga emas. Saya minta duit rumah sewa saya. Kan? 1 bulan 500. Setahun 6,000. 10 tahun 60,000. Kan? 20 tahun. Sebenarnya 25 tahun. 20 tahun 120,000. Saya minta mana mampu dia bayar je. Pasal anak saya terpaksa kandas sekolah. Satu sedang buat diploma dalam architecture, dah tak boleh sambung pelajaran. Satu lagi nak buat A-level, tak boleh. Nasib saya ni baik. Saya bukan baik sangat, tapi nasib saya baik. Anak saya yang sedang belajar di Tarim tu, ada orang nak tolong tapi tak mau nama dia sebut. Dia buat lillah hantar. Kalau tidak, anak saya, cucu saya, menantu saya semua kena balik. Kan? Jadi, mudah-mudahan dengan apa yang saya nak cakap ni, orang-orang yang rasa diri dia bersalah, rasa diri dia berdosa. Ramadan ni bulan Tuhan. Ya kan? Dia senang aja. Kalau kita sakit, kita cari ubat, kita berubat. Boleh sakit, kita boleh sembuh. Kalau kita rasa diri berdosa, bertaubat. Jangan rasa diri tak berdosa. Ya kan? Tanda orang sakit senang aja. Right? Sakit dalam mana? Sakit jiwa. Orang kekaya ni banyak sakit jiwa. Kerana dia takut mati. Kan? Sakit jiwa dia tidur tak lenyap. Kan? Walau duit juta, bilion. Kemudian dia makan, tak ada rasa sedap. Makan tu. Nikmat Tuhan dah ambil. Ya kan? Seperti peribahasa Melayu kata, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Berpuluh jenis makanan atas meja dia. Dia kaya. Kuyuh ni, adik saya ni, ada million duit dia. Waktu abang saya ambil mati, yang saya tahu duit dalam, kalau tak silap tu, ini tabung haji. 1.5 juta ke 1.7 juta. Kau nak pindah pergi Hokua Bank. Dan harta-harta sama sekali. Nanti cuba tengok WhatsApp yang saya hantar kepada company secretary. Dan yang peguam dia hantar kat saya yang nak saman saya tu. Kan? Saya tak takut. Kan? Walaupun saya terpaksa pergi seorang diri, misalnya tak ada orang nak tolong beli saya punya 916 ni. Saya tak mampu nak pakai lawyer, nak berlawan kat court ni. Bukan mudah, duit nak pakai banyak tau. Right? Dah lah saya dalam keadaan yang macam ni. Sepatutnya dia adalah terima kasih. Adalah ihsan. Betul tak? Dia bila bawa orang ke mahkamah, orang kena ambil lawyer. Dia tak fikir ke benda tu. Kan? Jangan fikir benda lain lah. Kan? Ini bulan Ramadan tau. Kan? Puasa ni bukan setakat berlapar je. Kan? Kita kena lapar kan. Kosongkan hati kita. Kosongkan fikiran kita. Manusia ni bukan setakat jasad. Mind, body and soul. Right? Puasa tu kau setakat tak makan, dia anjing berlapar. Kan? Anjing dahaga. Bagi minum anjing yang dahaga tu pun boleh masuk syurga. Ini orang yang teranyar macam ni. Salah ke kalau saya mengadu dengan ketua agama saya? Kan? Saya rakyat kan? Lagipun saya senior citizen tau. Saya lebih tua daripada sultan saya ni ada ni. Kan? Dia pada saya macam budak-budak ya. Saya kenal dia budak-budak ya lagi. Saya mengadu kat dia. Takkan dia nak tangkap saya? Nak tangkap lah. Saya pun dah tahu kan. Kau nak masuk jail, masuk. Terima benda cerita. Ya tak? Saya rasa benda yang saya buat ni, saya tak merosakkan maruah sesiapa. Siapa makan cili dia rasa pedas lah. Nasib dia lah tu. Apa pada pasalkan saya? Ya tak? Ramai orang saya yang kenal saya tahu. Saya ada ISA. Ikut suka aku lah apa aku nak bercakap. Kan? Banyak orang duk santak saya dalam Facebook lah macam-macam. Kata saya nak bergaduh dengan sultan saya. Bohong, saya tak bergaduh dengan sultan saya. Saya sayang sultan saya. Saya tegur. Kan? Saya belajar dengan siapa? Saya belajar dengan guru saya. Almarhum Habib Alwi
bin Tahir Al-Haddad. Ketika itu Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri minta halalkan loteri. Sebagai seorang mufti Johor, rakyat Johor, Sultan Johor bangga dengan dia. Kerana dia bergaul Tunku Abdul Rahman. Dia takkan halalkan 2 saja mufti. Satu daripada Johor, Habib Alwi, satu daripada Negeri Sembilan. Right? Patutnya benda yang saya cakap ni, Sultan Johor panggil mufti Johor. Kan? Panggil orang-orang dalam JAKIM tu. Betul tak apa Pak Habib buat ni? Atau salah? So pakat, andakan undang-undang. Kalau tidak, bawa perkara ni dalam parlimen. Saya fikir pagi ni cukup lah. Saya pun dah macam emosi sikit kan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Terima kasih. Membisu kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku.